uh, partikel yang bercharge sama ada positif ataupun negatif disebabkan oleh transfer of electrons. Okay, electrons tu kita boleh transfer between, boleh transfer in, boleh transfer out, boleh derma. Okay, and then lastly, the particle is molecules. Molecules ni means that two atoms or two ions, but we'll deal with atoms basically. Yang boleh jadi dua jenis yang sama ataupun satu yang berbeza. Basically two or more atoms that is joined together. Dua atoms yang bergabung. Okay, dia boleh jadi daripada unsur yang sama, contohnya macam oksigen, O2, apa yang kita breathe tu, kita bernafas, and then water. Kita tengok boleh daripada yang berlainan H2O. Dia ada dua, H dengan O. And then boleh jadi lebih daripada 3 juga. Okay, so dia basically lebih daripada satu atoms, lebih daripada dua atoms yang sama, yang bergabung. Yang bergabung pula melalui chemical reaction lah. Okay. Okay, next. Okay, this is kalau rajah atas ni, kalau kita tengok yang atas ni, basically dalam buku teks, page 26 kot yang cikgu suruh baca tu. Ni kita classification kan. Okay, metal can be classified into two, element and compound. Element ni basically made up from the same element. Contohnya macam atom. Okay, ada carbon je, dia tak ada benda lain, ada C saja. Tapi dia exist, atom dia exist as satu je, sebiji dia je. But molekul ni dia mesti ada dua yang bergabung macam oksigen, O2. And then compound pula ni, compound adalah sebatian. Okay, it made up from different kind of atom. Dia basically dua atom yang berbeza, dua jenis unsur yang berbeza. Macam molekul ni, molekul oksigen dengan molekul water ni, kita tengok dia molekul, dua-dua molekul because dua atom ni bergabung. But molekul yang water ni under compound because it made up from two different type of atom. We have oxygen and hydrogen. Okay, for ion pula, ion is not a molecule basically, but it's a compound, tapi dia bergabung juga secara chemical. Ion ni disebabkan oleh transfer of electron. Molekul ni the sharing of electrons, berkongsi. Okay, ion ni ditransfer, dia dermakan dan dia menerimakan. Okay, ion ni basically dia basically antara metal and non-metal. For example, sodium chloride ni, Na is metal and then Cl is non-metal. So dia bukan kongsi, dia share electron. Tapi water ni dia share, ion ni dia bukan share, dia transfer of electrons. But molekul ni untuk water ni dia share electrons. Okay, ni basically apa yang kita belajar minggu lepas. Atom, zarah terkecil, mengandungi 3 zarah subatom. Maksud kalau kita pecahkan atom, kita buka atom tu macam Ferrero Rocher. Okay, we have a nucleus dalam dia. In the nucleus, we have proton and neutron. And then dekat outer nucleus tu, ada shell dia. Yang tu kita akan jumpa elektron. Okay, elektron ni berbeza sikit dengan proton dan neutron. Proton dan neutron relative mass adalah satu, tapi dan ada proton charge positif, neutron bercharge neutral, neutron adalah neutral, tapi elektron bercharge negatif dan relative mass dia, jisim dia ialah terlampau kecil, 1/1840. Jadi apa yang dekat luar tu kita panggil dia cloud, dia ada cloud of electrons. Maksudnya dekat cloud tu kedudukan elektron ni tak tetap. Kita tak boleh pinpoint pun secara tepat, tapi kita boleh kira probability dekat mana yang dia akan ada paling banyak. Sebab elektron mostly, atom ni mostly consist of empty space. Yang ada cikgu hantar meme tentang atom mostly consist of empty space. Okay, molekul. Dua atau lebih atom yang bergabung, okay, boleh terdiri daripada unsur yang sama atau berbeza. Contohnya tadi macam ni, oxygen molecule and water molecule. Kat bawah ni, dalam jadual bawah ni. Okay, and then ion, zarah yang bercharge positif atau negatif disebabkan oleh transfer dengan accepting electron. Okay, you have any questions? Cikgu, sorry tak cikgu, sebab tadi saya punya komputer ada hal, masalah, saya terleft.
Okay, tak apa. Saya terlepas tadi. Nanti tak apa, boleh check balik recording. Okay? Baik, cikgu. Recording yang first part tu. Alright, okay, next. Okay, this is basically a Venn diagram. Venn diagram ni macam mana kita nak hubungan, kita nak relationshipkan between apa yang kita dah belajar di elements, atom, molecules, compound. Okay, based on this, kita boleh tengok that molecules ni can exist as elements and then can exist as compounds. Okay, for example tadi, yang dekat sini ni, molekul oksigen ni, okay, kita tengok made up from the same element, but in water ni made up of two elements. So, they become a compound dalam Venn diagram ni kita dapat tengok. Okay, and then dalam elements, it will consist of atoms. Okay, atoms yang paling kecil. Sebab atom ni sebiji dia saja. Elements ni boleh terdiri pada banyak atom. Contohnya kalau dalam satu gold bar tu, dia bukan ada satu atom gold saja. It consists of billions of gold atoms. Atom ni paling terkecil lah. Kita tak boleh kecil. Kalau kecilkan lagi tu maksud subatomic particle tu. Okay, zarah subatomic. Okay, this is the Venn diagram relationship. Jadi kalau belajar maths pun akan belajar tentang Venn diagram. Okay, and then bila kita nak tulis tentang sesuatu atom, okay, this is kita panggil sebagai standard representation of an atom. Macam mana kita nak tulis dia punya atom tu macam mana. Okay, dia tak sama macam dalam periodic table tu. Semua tengok muka surat 275, buku teks periodic table. Okay, kalau kita tengok buku teks dalam periodic table tu, kita tengok kalau simbol dia, okay, H, dia betul-betul ditulis ke atas dan bawah. Tapi yang ni, cara untuk dia tulis is dekat sebelah kiri, on the left hand side. Okay, because in the periodic table, tu periodic table punya style, tapi yang ni is a standard representation of an atom. How do we write an atom? Okay, for number one, kita kena tahu the symbol of the element. Okay, macam carbon, simbol dia adalah C. Okay, for another core element macam calcium, the symbol is Ca. Okay, simbol ni and name ni basically based on I think based on Latin ataupun based on Greek punya bahasa. For example, macam kita pergi dekat sodium, Na, period group 1, period 3. Okay, the symbol is Na, but we call it as sodium because dalam bahasa Latin ke ataupun in bahasa original dia, it is natrium. But in Malay, we call as natrium. Sama juga macam kita pergi dekat gold. Okay, gold, Au, simbol dia Au. Okay, group 11, period 6. Kita pergi kat gold. There's Au, but we call it as a gold. Au tu in Latin or Greek, I don't remember exactly what language is for aurum. And then for atas gold tu, Ag, silver, call it argentum, Ag. Okay, and then you have to know lah this symbol and then the name. Tapi tak payah hafal, okay? You don't have to memorize because in exam they will be given predictable, okay? But you have to know exactly. But sekali imbas je, you know that. Okay, Ag is argentum, Au is gold. And then how to read and how to write the symbol. Okay, kita pergi dulu how to write the symbol. Okay, based on di depan ni. Okay, untuk yang ada problem, don't worry. I will share the recording. Cikgu buka gambar baru lah. Gambar baru? Ke gambar still yang gambar besar nickel number, proton number. Yang tu lagi, yang tu lagi. Okay, on a piece of paper, okay, tulis. How do we write the representation
Apa dia tak jelas you. Okay, on a piece of paper, dekat buku catatan tu tulis macam mana kita nak tulis simbol atom ni. Sekejap, cikgu nak balas. Okay, kalau kita tengok X ni adalah simbol. Okay, for example, kalau kita nak tulis carbon, kita tengok the symbol is C. Okay, C. Kalau dalam periodic table, proton number dekat atas. Okay, proton number dekat atas ni and then the nucleon number dekat bawah. Nucleon number ni, tak payah jangan risau. Nucleon number ni is basically the relative atomic mass. Sama je. Cuma konteks dia berbeza. Nucleon number is number of protons campur of neutrons. Nucleon tu bermaksud nukleus lah. Apa yang ada dalam nukleus, berapa banyak yang berada dalam nukleus. Jadi in the nucleus of an atom we have protons and neutrons. And then the number of electrons is basically the number of proton lah in an atom, dia sama. Okay, you tulis ni. For example, untuk carbon, the symbol is C. And then the nuclear number is 12. Kita tulis ke atas sebelah kiri. And then number 6 ni is the proton number. Okay, boleh try tulis ni. Bawah ni example dia. And then for chlorine, we have 35, the nuclear number. And then the proton number is 17. Electron number will be the same, 17 juga. Tapi neutron number, 35 minus 17. Sama juga untuk natrium, sodium. 23 ke atas 11. This is kalau how do we write secara standard lah untuk kalau untuk tulis secara standard. Kalau ditanya bagi an element, okay. So for example the questions, write the standard representation of a chlorine atom. Okay, this is yang tengah ni, chlorine ni. This is the standard representation. Nombor ni kena kecil lah, tulis atas dengan bawah. Subscript dengan superscript. Dia tak boleh besar kiri dan kanan tu sama. Macam kita tulis kuasa lah, X square. Okay, tapi X square tu belah kanan, atas, tapi ni belah kiri, atas dan bawah. Cikgu kami kena tulis elemen apa? Elemen apa? Ni bawah ni, salin je apa yang cikgu tulis balik ni. Oh, je salin je lah. Tengok balik lah. Tu tulis lah, tulis arrow. 12 ni apa, 6 ni apa, C ni apa. Okay, 12 ni nuclear number. Okay, number of protons plus number of neutrons. And then 6 ni proton number. CX tu adalah the symbol. Okay, cikgu pergi next. Ada siapa confused? In periodic table, the opposite. Okay, periodic table tu sebab we want to see the relationship between tu, sebab tu dia terbalikkan. Sebab dia kira yang nucleon, proton number, relative atomic mass tu. Relative atomic mass sama je dengan nuclear number. Cikgu nak tanya. Okay. Dalam periksa dia pakai periodic table biasa atau dia pakai yang ni? Okay, periodic table akan sama. Periodic table dia kat belakang. Yang ni kalau dia berbeza, dia adalah macam mana kita nak tulis secara standard. Okay, cikgu bagi contoh ya. Sekejap, cikgu bagi contoh. Okay, nampak tak depan ni? Okay, for example kalau dalam periodic table, katalah kita ada chlorine. Okay, semua tengok periodic table. Kita akan tulis Cl. Okay, nampak tak semua? Cl atas nampak. Okay, atas ni dia akan tulis apa? Dia ada dalam periodic table dia akan tulis nombor atas ni. Contohnya dalam ni dia akan tulis nombor of dia punya berapa tu? Dia punya proton number. Dia akan tulis 17 dekat atas ni. Kecil lah ni tulisan cikgu tak tahu betul, 35. This is untuk periodic table. Okay, untuk periodic table. Okay, dia akan kotak macam ni. Yang beza dia adalah sama juga, yang ni adalah proton number. Bawah ni adalah nukleon. RAM. Relative atomic mass. Okay, tapi kalau kita cara nak tulis
Okay, kalau kita tulis dalam ayat, okay, we want to write this in a sentence. Dia ada standard ways dia. Standard ways dia macam tadi itulah, the opposite of this. Okay, kata kita nak tulis. Okay, dia akan bagi macam ni. CL, atas ni akan tulis 35. Ni huruf kecil lah. Subscript macam kuasa tu. Tulisan cikgu tu apa yang elok. And then bawah ni 17. Okay, dia tanya. Soalan, contoh soalan yang dia boleh tanya, dia akan bagi X. Okay, dia bagi 35, dia bagi 17. What is this element? Jadi dia akan bagi periodic table lah. Okay, periodic table don't worry, cikgu akan sepatutnya dalam exam sentiasa akan bagi periodic table. Kecuali kalau dia tak bagi, kalau soalan tu tak bagi, dia akan bagi siap-siap macam ni. Dia akan bagi yang ni, dia akan bagi elemen yang ni, dia akan bagi kotak. Okay, dia kata okay, this for questions 8 katakan, refer to this kotak ni, jadual ni. Kalau dia tak bagi periodic table. Sebab apa, yang ni yang kita baru belajar tadi ni tu adalah standard representation. Okay, soalan yang dia boleh tanya lagi, dia bagi Y, 17, dia bagi elemen. Okay, what is Y? Berapakah Y? Ataupun apakah Y? Y adalah nuclear number. Ataupun dia boleh bagi soalan 17 no. Okay, dia bagi soalan X, Y, CL. Nyatakan X, nyatakan Y. Berapa nombor ni? Standard representation lah, how we want to write it secara standard supaya semua orang boleh tahu, boleh nampak. Siapa semua yang belajar chemistry semua tahu, okay, ni adalah elemen chlorine. Atas ni kita boleh tahu nuclear number, and then di bawah ni kita boleh tahu proton number. Okay? Teacher, how do you find the number of neutrons? How do I find the number of neutron? Okay, the number of neutron is basically nuclear number. Okay, X tu nuclear number, in this example nuclear number, ataupun based on predictable relative atomic mass. Okay, minus proton. Not nucleon, the neutron. Yeah, yes, that's why we take nucleon minus proton, and then we get neutron. Oh, Okay, this is the example I give you. This green box. Okay, so nuclear number is equal to proton number is number of neutrons. So untuk dapatkan neutrons, number nuclear number minus proton number. okay. Okay, but just remember, neutron number is not always equal to proton number. Yang akan always equal the electron. Okay, electron sahaja yang akan sama dengan proton because they have the same charge. Not the same charge. They have the opposite charge, positive and negative. So it must balance to cancel out the charge. Nuclear number, it can be more than one. It can be more than proton number. Okay, for example, if we go to chlorine, okay, we see. Okay, chlorine. Oops, sorry. Okay, chlorine, the nuclear number is 35. Okay, proton number is 17. So the neutron number is 35 minus 17, we get 18. 18 neutron. Okay, and then for example, sodium. You have 23 nuclear number minus 11 proton. We get 12 neutron. But for carbon, 12 and 6, so we get 6 neutron. Okay, there is a reason. Okay, it's not all elements in our life consists of one this thing. We learn this nanti later we will learn about isotope. Isotope is meaning elements that have the different number of neutron. For example, in our periodic table, it's just the most
the most isotope in our life. For example, in our life, carbon 12. We call it as carbon 12 because the nuclear number is 12. Okay, the carbon 12 is the most abundant. Maksudnya the paling banyak lah in our life. But we have carbon 14, carbon 13. It can be macam uranium 235. It means that the nuclear number is 235. You can have uranium 234. So apa yang ada dalam periodic table tu the most abundant in our life, in our world lah basically. It can be banyak-banyak. Okay, fun fact. Bukan one fun fact lah. Okay, for hydrogen, okay, we read is 1, 1. So, what is the number of neutron? 1. Oh, 0. 0. Yes. Tak ada. Hydrogen does not have a neutron. Oh, does hydrogen have a neutron? Okay, can research. Nanti, later. Okay, I want to balas someone message me. Okay, hydrogen tak ada neutron. Okay, hydrogen yang 1 tu. But there is one isotope. Okay, we call it as deuterium. Because it has, okay, this is isotope lah. Okay, we will learn later. This the symbol is 21H. And then we have tritium, 31H. The number of neutron is different. Okay, in hydrogen, in the periodic table 1, we don't have a neutron dekat dalam hydrogen. We only have one proton and one proton and one electron only. Okay, remember this. Okay, why? Okay, let me prove to you. 1, the symbol. Okay, you say that untuk find neutron, proton, nucleon minus proton. Kalau So 1 minus 1, 0. Kalau apa? Kalau polonium, astatine, radium yang tak ada nombor. Apa tu nombor? Tak ada Kalau nombor apa? Kat mana tu? Dekat periodic table. Okay, yang mana Ada. satu? Bagi tahu period berapa, grup berapa? Grup berapa? Grup 16, 17, 18. Okay, Apa 16, tu? 17, 18. Okay. Period 6 dengan period 7. Oh, okay. Dia tak ada nombor yang bawah tu. Nucleon, relative Apa tu? atomic mass. Yang tu sebab dia, kita panggil apa? Dia radioaktif? Tak apa, nanti cikgu check macam mana sebenarnya apa dia. Ataupun dia memang tak tulis ke sebab dia boleh berubah-ubah ke, nanti cikgu bagi tahu balik. Okay, ataupun boleh research lah. Why? Sebab apa polonium dia tak tulis tu dia punya ni. Sebab setakat ini not yang bawah-bawah ni yang nombor besar-besar tu basically ada synthetic punya elemen can be create dekat lab saja. Contohnya macam yang nama-nama bawah ni lah, macam bohrium ni based on nama saintis ni basically di create dalam lab. Okay, nanti siapa tahu Bill Gates dekat office dia buat satu periodic table and then dekat each satu periodic table yang besar and then dekat dalam kotak tu dia letak each element real life. Okay, cikgu tunjuk gambar. Okay, this is dia punya office dia. Tak pasti dekat office ke ataupun dekat rumah dia. Bill Gates has one in his office. Okay, inilah dekat office dia. Kalau boleh tengok video ni. Can anyone see this? Everyone see this? Okay. Ni pun sama. Okay, dalam kotak belakang ni ada elemen dia. Maksud dia real punya periodic table. Okay, and then dalam kotak ni elemen macam gas tu dia dalam bentuk gas lah. Okay.
aluminium. Oh, dia boleh lah buat sebab dia kaya, so dia boleh ada duit untuk buat tu. Orang biasa tak boleh lah, nak cari gold apa benda semua tu besar-besar. Okay, next. Okay, tadi kita juga pas tentang ion. So what is ion exactly? Kita tahu ni. Number, bukan no ni number. Okay, in ion, number of electrons will be different. But number of proton and neutron will stay the same. Still the same macam dekat atom tu. Okay. Kalau dia accept elektron, maksudnya dia menerima elektron, the number of electron will increase. Sebab elektron ni bercharge negatif. Bila dia accept benda yang negatif, benda yang daripada neutral will become negative. The charge will be negative. When the atoms donates electron, bila dia menerima elektron, the number of electron will decrease. So the charge will become positive sebab dia dah kurang negatif. Okay, for example, kita pergi dekat chlorine ni. Tadi we learn chlorine have 17 number of proton. So the number of electron will be the same juga, electron 17. Okay, everybody. And then the number of neutron is 18. The charge is neutral. Okay, but what happens when chlorine accept one electron? Kita yang merah ni, the number of electron will increase, become 18. The number of neutron is still the same, and number of proton will stay the same. The charge will be negative because it receives an electron extra, and that electron is always negatively charged, sentiasa bercharge negatif. Okay, and then the symbol ni. Okay, tadi kalau kita tengok chlorine atom, kalau kita write as a normal, just Cl, but for chlorine ion, it will receive one extra electron, so we put negatively charged dekat atas ni. So for macam kuasa tu, okay, the power, macam power tu, but we don't write it as negative one. Okay, we write as negative. It means that it already accepts one electron. Okay, for sodium atom pula. Okay, sodium atom, number of proton 11, number of electrons is 11, and the number of neutrons is 12. So since it's an atom, the charge will be neutral. Okay, when it donates an electron, maksudnya dia mendermakan satu elektron, sebiji elektron, the number of proton, number of neutron will be the same juga, tapi the number of electron will be 10. Sebab dia dah keluarkan elektron dia dibagi kat satu yang orang lain. So the charge will be positively charged. So we write it as Na+. Okay, saya tulis example. Okay, semua tengok periodic table. Page 275. Okay, kita tahu, kita dah belajar setakat ini, we have group. Okay, group 1, group 2, group T. So group 1, group 2 and group T ni it berkait. Okay, it relates to the number of electrons that it can achieve, it can receive and it can donate. Dia boleh terima dan dia boleh terima. So for example in group 1, okay, in group 1 we have Na, Li semua tu. H plus, H. So apa akan jadi adalah bila when it donates electron, it only can donate one electron in group 1, Na plus. 2, for example group 2, oh, where's my pen? Group 2, we have beryllium, magnesium is Mg2 plus. Okay, when it donates 2 electron. But dekat tengah-tengah ni, yang kat bawah ni, it start with scandium until zinc, dekat bawah kotak yang tengah ni, we call it as transition metal. Transition metal ni, the number of electrons that it can donate will be, it depends. It can be 3, it can be 4, it can bertukar-tukar, berubah-ubah. For example, chromium or vanadium, it can have vanadium 5, vanadium 3, vanadium 2. Okay, so
kita tak akan belajar setakat ni. For our form 4 ni, setakat ini kita akan belajar until, bukan until group lah, kita akan belajar element 1 sampai element 20. Sampai calcium. But we can go further lah, we can pergi further. Okay, but sampai aluminium, which is group 13, walaupun dipanggil 13, it is a kita panggil 3B. Walaupun 13. It can, the number of, it can, the charge is 3 plus. It can donate 3 electrons. Okay, and then carbon yang dekat tegar tu basically it can share electron. So dia tak boleh buat carbon 4 plus, carbon 5 plus, tak boleh. Cannot. Okay, for 15 until 17. Okay, 15. Okay, color lain. Sekejap. Okay, this is the opposite. 15, 16, 17. Okay, kita pergi kat 17 dulu. 17 for example chlorine. Chlorine, it can accept 1 electron. Okay. And then untuk oxygen, okay, it will be 2 minus. Okay, nitrogen will be 3 minus. It can accept. Okay, cara nak tulis je, pastikan we write the number first and then the symbol after the numbers. Okay, this is right, this is wrong. -3 is wrong. Okay, 3 minus is right, the correct way. Okay, for untuk group 18, there will be no transfer of electron lah basically because it does achieve octet rule. Maksudnya valence electron dia dekat luar ni dah penuh, ada 8. 1, 2, tak apa, nanti cikgu tunjuk macam mana nak lukis ya. F8. So untuk group 18, no charge lah, He, no ion, no He ion. For carbon, no carbon ion lah basically. Ion for non-metal and metal only. For example, group 1, 2, 3, semua adalah metal. And then for group 15, 16 and 17 is non-metal. You can see dalam periodic table tu, the color. Okay, next. Okay, ada questions? Hello? Ada questions? Okay. Saya tak faham tentang positif dengan negatif cikgu. Okay, negatif dengan positif tu. This bila ada negative and positive, we call it as an ion. Okay. Positive. Why positive? Why negative? Okay, semua tengok Y positif and Y positif. Bukan Y, huruf Y tu. Kenapa positif, kenapa negatif. Okay, become negative or positif. Kalau positif, okay, kalau kita tengok tadi tu. Macam dekat. Sodium. Okay, sodium akan ada 11 proton. So, electrons pun will become 11 as well. Okay, neutron will be 12. Okay, kita tahu proton, the charge is positive. Electron, the charge is negative. Neutron, neutral. Okay, sebab since a neutron. Okay, what happen is we become sodium ion. Apa yang jadi adalah sodium ion. Okay, 1 electron ni will be donate, akan dihantar, akan didermakan kepada elemen lain lah. Contohnya paling senang adalah NaCl. NaCl. Okay, NaCl. Okay, kita tengok ni. NaCl basically is Na plus and Cl minus ion. Okay, Na plus ni dia donates electron to Cl minus ni. That's to chlorine. And then chlorine ni will receive the ion, will receive the electron, donates electrons, will receive the electron from Na plus, so it will become negative. So it will create an ionic bond. So bukan NaCl. Okay, why positive and negative? Electron ni bercharge negatif. Okay,
electron is just negative. So when we have 11 positively charged and 11 negatively charged, the charge is 0. Okay, 11 tolak 11 tambah negatif 11, we will get a 0. But kalau kita extrakan but bila kita donate the electron, we get a 11 positively charged and 10 negatively charged. So we will get +1, become positive. 11 plus minus 10, we get a positive one. Okay, and then untuk chlorine pula. Okay, chlorine, Cl. Okay, Cl, the number of proton is 17 proton, 17. And so ada 17 electron. Neutron number is 18. So 17 proton, we got the plus and negative. So what happened when Cl receive extra electron? Okay, Cl minus, apa akan jadi adalah we get 17 proton, 17 plus charge and 18 electron. Kenapa 18 cikgu? Okay, 18 cikgu akan bagi kenapa dia 18. Okay, and then nanti 18 electron, so apa akan jadi adalah we will get apa? 17 plus minus negative 18. We get a negative 1 charge because it accept more electrons, 1 electrons extra. Electron sentiasa bercharge negatif. Okay, and then Y boleh jadi 18, boleh jadi +1, Y. Okay, nombor 1 because kalau kita tengok group based on periodic table, group 1, group 2, group 3, group 4, apa benda semua tu adalah apa? It means that valence electrons dia have berapa electrons. Valence ni the outermost shell. Okay, ni cikgu terangkan dulu before we kita buat aktiviti, kemudian baru ada penerangan tentang ni. Okay, for example dekat Na, sodium, kita group 1, jadi valence electron dia adalah 1. Dia ada extra electron dekat satu tu, dekat luar. So bila ditinggal satu je, elektron dekat luar ni, this electron is not really senang nak dikeluarkan sebab dia di luar sekali, dekat outermost layer shell dia, senang dikeluarkan. Jadi dia boleh donate, senang nak donate 1 electron. So it will be positively charged but dia donates electron. Okay, for example untuk Cl pula, Cl ada 7 valence electrons. 1, 2. Okay, pangkal ni adalah elektron lah. Okay, and then 1 electrons from Na tadi tu akan pergi dekat Cl ni. Okay, yang bulat ni adalah electrons from Na tadi. So it accepts 1 electron. So become negative. Cl minus lah charge. Okay, it depends basically. Kalau untuk 8 tu macam kita panggil sebagai inert gas punya group. Okay, most stable dia dah ada 8 lah. Macam 8 macam ni. So dia tak boleh nak macam argon. So dia tak boleh terima dah satu lagi tu. Sebab tu dia biasa bercharge positif. Dia ada bercharge. It cannot be an ion. Okay, don't worry. Nanti kita akan masuk saya juga akan terangkan. Okay, for the next. Teacher. Okay, ada soalan tak nanti? Tadi lukis tu tak apa, nanti cikgu lukis kan. Siapa ni?
Yisha. Okay, sure. Group 1 to 3 is can give electrons, Yes. and group 4 to 13 can group 14 to 17. group 3 and 14. Can group 3, group 1 until group 13 all can give electron. But yang group 3 until 12 tu, the number of electrons that the element can give, it can be can variable. Can give 3, can give 5, it can give 4. It's not fixed. But 13, okay, group 1 can give 1, group 2 can give 2, group 13 can give 3. But group 3 until group 12 can give 3, 5, 7, up to 7. Oh, okay. And then group 15 until 17, it can accept. Group 15 can accept 3 electrons, group 16 2 electrons, and then group 17 accept 1 electron. Group 18 doesn't have. Group 18, group 18 is the most stable, so it cannot accept and it cannot give electrons. It only can share electrons. Okay. Basically, for metal can give electron, and non-metal can accept electron. That's the simple rule. Okay, except group 18 and group 14. Group 14 basically sometimes it can share electron, sometimes it can receive or give electron, but mostly it share lah, group 14. Group 14 and group 18. Okay, clear? Okay. Okay, next we will do... apa dia? Kiranya dia jadi 18 sebab dia terima charge positif daripada sodium. Macam Yes, betul. Dia charge, dia bukan terima charge positif, dia menerima elektron. Oh, patut jadi 18. Lepas tu elektron dia jadi 18. Dia akan bercharge negatif. Okay, sebab elektron tu sentiasa bercharge negatif. Tapi sodium akan jadi positif sebab dia dah keluarkan negatif dia tu. Okay, elektron dia. Faham. Okay. Kita akan buat aktiviti. Okay, pergi balik kepada grup yang buat chemical hazard tu. Semua ada grup WhatsApp ke? Ke macam mana? How do you communicate? Okay, pergi balik kat grup buat chemical hazard tu yang dalam kelas tu. Okay, in your group kita akan buat aktiviti 2.5. Okay, macam mana? Semua buka buku teks muka surat 34. Kita akan jawab mystery code. Okay, you have to answer this question. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 questions. Okay. And then untuk jawab mystery code dekat in your screen. Okay, this is the code. Okay, atas ni dia dah bagi jawapan. Kalau you get true, the code will be D. Letaklah dekat mana? D or B. Okay, this is a group activity. Siapa yang can give the code quickly, the group wins lah. Okay, boleh start. Ke nak cari group dulu? Cikgu bagi masa. Macam mana nak buat cikgu? Okay. Tak faham. Okay, pergi buka buku teks muka surat 34. Okay, everybody. Dah pergi buku surat 34. Cikgu, give me 5 minutes. 5 minutes saya cari buku teks. Tak. Allah. Okay, yang ni buat dalam grup chemical hazard tu sebab dah ada kan grup tu. So, cepat. Boleh ke satu seorang jawab satu soalan ke? Okay, cikgu dah. Okay, buka buku surat 34. Mesti dekat activity 2.5. 34.
Dah cikgu. Okay. Dalam activity form 5, dia ada 7 questions. Okay. Dekat questions ni, bila kita jawab soalan dia, based on these screens ni ada code. Apa jawapan yang kita jawab, akan dapat code ni. For example, soalan 1, dia tanya true or false. Betul atau salah. Kalau betul soalan 1 tu, 1A tu, kalau true, mystery code ni kita letak D kat depan ni. Kalau false, kita letak B. Kita akan dapat satu perkataan nanti kat mystery code ni. Okay, for example, lepas tu pula nombor 2 tu, berapa jawapan dia. Lepas tu ikut lah ada nombor dia. Kata jawapan nombor 2 tu, jawapan dia adalah 15. The code is G. Kita letak G pula. Okay, boleh tak faham? Boleh faham tak? Macam nak tentukan mana satu nak letak cikgu? Bawah ni mystery code ni kotak dia untuk jawapan untuk soalan dia. Soalan A, B, C, D, E, F, G. Oh, Okay. faham. Maksudnya So, semua ikut ni soalan. Kalau soalan D, ikut soalan soalan D lah. pun ada true or false juga. Kita tengok code true or false tu apa? D ke B? Oh, okay, baik. Faham. Okay. Still ada yang siapa yang tak, cikgu akan start 9:30. Okay. Ni untuk clearkan dulu. Anyone has question dekat ni? How do we discuss? How do we? Discuss. Okay. Do you have group for chemical hazard report? Yes. Like original team member lah. Okay. I don't want to create a new group. Just use the group before. Dalam chemical hazard tu. Okay, Syah? Okay. Alright. Okay. Can start now. Okay. I give 15 minutes sampai 9:45. Siapa yang dapat siapkan cepat, dia menang lah. Dapat answer dia. Okay, cikgu akan ada je dekat sini. Boleh tanya soalan dekat cikgu. Okay, boleh? Tak tahu. Cikgu akan send yang gambar ni dekat grup Telegram. Senang nak tengok. Nuclear number. Buat secara kumpulan. This is a group work. Saya punya. Cikgu, nuklear tu apa? Apa nukleon? Nukleon maksud apa? Nukleus. Dalam nukleus ada apa? Oh. Ada apa dalam nukleon? Kita ada dalam nukleus, kita ada proton dengan neutron ke? Kita ada elektron dengan neutron ke? Ataupun neutron dengan elektron ke? Apa yang ada dalam nukleon? Dalam nukleus tu. Okay, faham. Boleh bagilah siapa seorang buat satu soalan ke lagi cepat. Yang ada 7 soalan, 7 member tu kan. Okay, cikgu akan kira macam mana? Macam mana bukti? Kena ada bukti lah siapa yang cepat hantar dulu.
Sure. Okay, boleh hantar dekat sama ada Google Classroom, nanti dekat try this activity 2. Try this activity 23.25 ataupun boleh post dekat group Telegram apa jawapan yang dapat, ataupun boleh tulis dekat chat tu. Atau bercakap pun tak apa, bagi tahu daripada kumpulan mana. Cikgu, Yes. no meter tu yang boleh menerima kan? Yang meter tu yang memberi. Betul, selalunya macam tu, tapi not all. Grup 14 dengan 18 tu dia 14 dengan 18 tu dia special case, dia boleh share elektron. dia boleh share, boleh menerima Okay, juga. basically semua metal boleh mendermakan elektron. Semua metal memang akan boleh mendermakan elektron. Okay, tetapi yang akan menerima elektron tu selalunya group 15, 17 and 17. Yang group 14 dengan 18 tu dia akan share elektron. Share tu maksudnya dia macam molekul tadi tu lah, dia berkongsi elektron. Dia tak akan menerima dengan memberi. Faham? Terima kasih cikgu. Sebab yang menerima dan memberi elektron ni nanti kita kita panggil apa, bond dalam bahasa Melayu apa, bond, ikatan kimia antara aset adalah ionic bond, sebab dia ion kan, ion. Jadi menerima dan memberi tu dia akan menghasilkan ikatan ionik, tetapi yang akan share ni dia akan membuat ikatan covalent. Tu tak apa, tu nanti kita akan masuk, tapi ni untuk introductory dulu. Teacher send where? Okey cikgu. Okay. Cikgu. Ya. Kan yang standard representation of an atom tu kan cikgu. Okay. Dia secara nak tulis untuk periodic table lah cikgu. Bukan untuk periodic table. Periodic table cara tulis dia lain pula. Okay, periodic table kita tak payah tahu. Periodic table kita cuma tahu cara nak baca saja. Tapi untuk standard representation ni kita kena tahu cara tulis dia. Dia tulis dekat atas ni nuclear number dia, bawah tu proton number, kemudian dia punya simbol. Mana nak cari ni cikgu? Apa dia? Ni yang nak cari elemen ni. Soalan apa ni? Cara nak cari yang atom ni. Siapa balas? Macam soalan? Cara nak cari atom ni. Macam mana nak cari atom? Soalan dia lah aktiviti tu ke? Tak, saya nak cari tak faham. Nak cari atom, macam mana nak cari atom? Atom tu based on periodic table lah. Okay, macam mana kita baca periodic table, kemudian kita nak tulis. Okay, faham. Okay, kita tahu periodic table kan, kita baca juga tahu atas tu adalah proton number. Okay kan, dia tulis kat tengah-tengah atas tu, bawah tu adalah related atomic mass kan. Yes. Okay, bila kita dah baca, macam mana kita nak tulis balik simbol dia? Kita nak tulis secara standard. Dia terbalik je. Terbalik-balik. Terbalikkan. Dia punya nukleon tu ke atas, related atomic mass tu dekat atas, nombor dia. A tu, proton number tu adalah Z. Ni kena tahulah A dengan Z tu. Kalau soalan tu dia akan tanya, what is A, what is Z? Contohnya, kalau aluminium, kalau 13 ke atas, tukar bawah lah. Betul. Dalam periodic table 13 ke atas kan? Okay, 13 ke atas macam tu, Z tu akan jadi dalam, kita nak tulis Z akan jadi 13 dekat bawah. Okay. Kemudian dia punya berapa satu lagi tu? Nukleon. 27 tu. Tu nukleon number 27. Okay, faham. Tapi kita tak boleh tulis besar-besar, kita tulis macam kuasa tu. Okay, baik. Terima kasih cikgu. Okay. Okay, alhamdulillah faham dah. Tapi kena sentiasa kena tahu, nukleon ni simbol dia adalah A, proton ni adalah simbol dia adalah Z. Lepas tu kena bagi tahulah apa dia punya, kalau soalan selalulah suka tanya, cikgu tak suka sangat soalan ni. Give the definition of nuclear number, give the definition of proton number. Proton number tu dia je, the number of protons in an element.
So kalau ditanya what is the nuclear number, the number of protons and the number of neutrons in an element. Maksud. Okay, siapa yang dah boleh jawab? Siapa yang dah dapat kod dia? Alright, dah siap. GC, group GC. Kat mana GC? Okay, dekat sini. Boleh hantar dekat sini. Nampak tak screen? Try this activity. Tulis je. Apa nama dia? Kalau semua dah sempat, ya cikgu boleh cepat kan? Sekejap cikgu baca komen. Ni komen. Okay, group group Li Yuan yang first dah hantar, so the winner is Li Yuan punya group. Ke Li Yuan buat individual? Hello Li Yuan. Kami tolong. Teamwork. Ke Li Yuan buat Li Yuan, you did all by yourself lah Li Yuan. Good ah. Okay, group first dia tahu pemenang. Okay, tak apa, kita tunggu group yang lain. Still ada siapa yang struggling? Saya masih tak faham cara nak kira yang elektron nak tambah jadi charge positif tu. Soalan mana tu? Soalan apa tu? Soalan D. Soalan D. Okay, soalan Soalan B tak ada depan dia dekat WhatsApp. Okay, dia cakap, okay, ni presentation oksigen. Okay, ni macam kita tulis. Oh, tunjuk kat sini. 16, okay, 16 tu apa? 16 tu adalah nuclear number kan? Okay, 8 tu apa? Proton number. Okay, dia kata this atom accepts electron to form an oxide. Okay. How many electrons are accepted by an oxygen to form an ion oxide? Okay. Berapa elektron yang ada dalam atom oksigen sekarang? Atom. Atom je. Cikgu nak tahu atom je dulu. 8. Okay, 8. Jadi, bila dia dah terima, okay, dia kata dia menerima elektron untuk membentuk O2 minus. Okay, O2 minus. Jadi, berapa elektron yang diterima oleh oksigen? O2 minus. Apa maksud 2 minus kat atas tu? Negative charge. Okay, negative charge. Lagi apa maksud 2 kat depan tu? Adakah 2 kali negative charge? Ataupun dia, apa maksud 2 kat depan tu? Okay, kalau tadi cikgu cakap, kalau klorin kan, klorin bila dia menerima satu elektron, dia akan menjadi apa charge klorin? Cl minus. Okay, Cl minus. Minus tu bermaksud apa? Berapa charge yang dia terima? Charge dia negatif, tapi berapa elektron yang diterima? 1. 1. Okay, tapi kalau untuk oksigen ni, oxide ni, O2 minus, Oh, okay, faham. berapa yang diterima elektron tu? Kira 2 lah. 2, janganlah bagi tahu jawapan. Orang dah tahu lah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayat. Okay, kena send proof lah. Yang tu dia cakap, saya dah siap tu je. Beritahu proof apa jawapan dia. Okay, 9:40 cikgu akan tamatkan masa and then cikgu akan bagi apa nama dia?
jawapan dia. And then kena tulis dalam buku kerja lah. Ni kira homework hari ni. Activity 2.5 ni. Saya improve kat mana? Dekat GC. Under try this activity. 2.5. 23 bulan 5. Okay, anda siap tu? Okay, tak ada kerja sekolah hari ni. Kerja sekolah untuk cuti nanti ada. Ada 2 aktiviti lah. It's not this. Oh, not try the activity 23.5 ni. Activity 2.5. Activity 2.5. Okay, mau Liyuan dia sila hantar. Okay, Liyuan hantar balik dekat ni. Activity 2.5 ni. Okay, Lilian dah hantar dah. Okay, 9:40. Okay, we go to the solution. Okay. Number 1, the nuclear number and the proton number of fluorine. Okay, betul dia tanya. The atom of this element has 9 electrons and 9 neutrons in its nucleus. Is it true or false? Dia tulis false. Sebab apa? Sepatutnya apa jawapan yang betul? Anyone? Ten. 10, yes. Can write it, the correct answer. Don't write on textbook lah, okay? Write on your book. Jangan write on textbook. Okay, B. Atom X has 11 protons and 12 neutrons. Okay, dia suruh kira what is the nuclear number. Okay, because of the answer is, number 1A is false. Okay, so false, the code is B. We put B here. Okay, this is B. Okay, kat A ni. Okay, and then nuclear number 11 plus 12, 23. Okay, what kind of element is this? Siapa boleh beritahu? What is this element, atom X dia? 11 protons and 12 neutrons. No, nothing. Na? Sodium. Sodium. Dia kata na. Sodium. Ataupun natrium. Sekejap ya. Okay, natrium. Okay, and then C. Okay, natrium 23 kan? Okay, 23. The code is O. B-O. Okay, next. Number of protons of an atom that has 7 electrons. Okay, electrons buat protons. The number of protons dengan electrons in an atom will be the same. Sama je. So, it will be 7. Oh, 7. The code is H, B-O-H, Tehbo. D. Apa? Negative 2. 2 minus maksudnya menerima 2 electrons. So, it is 2. B-O-H-R. Okay, B-O-H-R. And then E, nuclear number. Okay, plus 4 has the charge plus 4 dalam nukleus. Bermaksud dalam nukleus dia ada 4 proton. 4 proton. Ni bukan elektron yang dia ada pun. Kalau dia kata an ion has plus 4 charge, okay, bukan bermaksud dia ada 4 electrons. Okay, dia dah donate another 4 electrons. So, a number of electrons will be berkurang lah. Okay, will be decreases. But kalau dalam soalan E ni, dia kata nucleus. Dalam nucleus, plus 4 charge. It means that it has 4 protons. And then 5 neutrons. Dia kata kat sini. Bagi another information. Nuclear number, 4 plus 5, 9.
9 I, BOHRI F. Calcium 20, number of neutrons is 20, 40 tolak 20. So sama je, sebab dia kata nuclear number is 40, the proton number is 20. 40 minus 20, you got 20. 20 is U, BOHRIU. G, 3 electron and 4 neutrons. What should be yang dalam box tu? Box tu adalah the Cikgu number of protons. Okay, ya apa dia? Lithium boleh cikgu. cikgu boleh bagi contoh tak? Contoh. Selain HCl yang mengubah, yang kalau digabungkan Boleh je macam-macam. LIF, macam-macam. Semua yang kita panggil ionik ni biasanya kita panggil sebagai garam. Bukan garam yang kita makan tu. Okay. Dalam sains tu garam bermaksud akan membentuk bila melalui proses neutralization we produce a salt lah. Salt tu bukan garam table salt tu. Salt ni adalah ionic bond yang akan positive and negatively charge. For example, tadi NaCl plus dengan plus NaCl. So dia plus and minus dia akan bentuk NaCl. Cikgu pergi jawab yang ini dulu. G sekali 3. Okey, tadi macam yang Khalis tanya tu, another example untuk ionic bond. Okay, we call this as an ionic bond. Bila the share, transfer of electron. Transfer of electron. Okay, tadi kita belajar tentang Na plus and Cl minus. Okay, the same number of charge, so become NaCl. How about Mg Cl? Cl kita tahu is negative. So Mg is in group berapa? Anyone can give me? Apa dia cikgu? Mg? Mg group berapa? Magnesium. Mg magnesium sekejap. Good. 2. Jadi the charge will be? Positive. Yes, positif. Positif berapa? 2. Kita tak akan panggil positif, kita panggil 2 plus. 2 plus. Okay, jadi macam mana kita nak tulis dia? Mg2. Mg2? Mg2C. Mg2Cl? Mg2Cl. No, ikut as Mg Cl2. Cl2. Sebab Cl ni ada satu je kan. Jadi ini 2 more, another one Cl. Okay, don't worry, nanti cikgu akan bagi macam game kita boleh sambungkan ionic bond ni. Nanti cikgu hantar link untuk main game. Cikgu tunjuk sekejap ya. Cikgu, dua tu yang kena letak bawah 2 ni letak bawah belah kanan sebab Cl ni yang ada 2, bukan Mg tu ada 2. Oh. Okay, how about kalau kita dapat sodium oxide. Okay, kita tahu sodium Na+. Oxide tadi tu berapa tadi? Berapa charge oxide? 2 minus. Jadi macam mana kita nak tulis? Na cos O2 minus NaO2 ke? Jadi Na2O. Terbalik sebab Na ni plus, dia cuma ada satu plus je. Jadi untuk satisfykan tu negatif ni, ini senada Na plus. Okay. Okay, kita try main game ni. Cikgu tak nak masuk new topik lah. Nanti new topik ni akan confuse. Yang new topik sepatutnya kita akan belajar ni, atomic structure ni. Sebab dia akan boleh bagi tahu macam mana nak berapa dapat positif, berapa negatif. Okay, set ni kita akan buat game. Cikgu akan hantar link sekejap. Sekejap ya. Bos, internet cikgu slow.
Mak silaan saling lah. Sekejap ya. Nampak tak dekat depan? Nampak. Okay, try link cikgu bagi tu. Link kat mana cikgu? Dekat Telegram ada. Boleh terus sekarang Boleh try sekarang. Okay, kita tengok dalam ni dia cakap semua tengok ionic bonding. Okay, kita pergi sama-sama. Semua nampak kan depan ni? Okay, dalam game ni dia cakap to create a compound by combining individual ions. Okay, kita tengok dulu. Kita begin. Okay, soalan dia yang merah ni dia tanya, can you make a sodium chloride? Okay, tadi kita belajar. Okay, untuk positif kita panggil dia sebagai cation ion. Untuk yang negatif kita panggil dia sebagai anion. Okay, basically cat ion tu maksud dia sekejap ya. Okay, cat ion positif. Ions. So dia positif ion. Anion. Negatif ion. Macam mana nak tahu macam mana nak ingat cikgu benda lah cikgu ni cakap. Kita tengok cat ni ada perkataan T. T ni positif. Itu je cara nak ingat. Okey, faham. Okay, kita buat dulu aktiviti ni. Game tu. Okay, semua boleh try. Okay, sodium chloride. Okay, ambil dulu cat ion. Mana kita nak ambil bawah ni? Na+. Okay, tarik Na+, tu, kita tekan dia. Okay, kemudian anions dia. Cl-1. Okay, -1. Okay, tapi kalau kita tulis, -1 kita tak tulis tau, kita biar je. Kita tulis negatif je. Okay, jadi kemudian kita buat. Tarik Na ni. Kita letak atas Cl. Okay, dah siap. Inilah adalah ionic bond. Formula dia adalah NaCl. Okay, semua boleh buat? Anyone? Nak letak macam mana cikgu? Nak letak macam mana? Letak atas dia lah. Drag tadi tu, letak betul-betul atas. Na tu drag ke atas Cl. Kemudian dia akan automatic sambung. Boleh? Oh, boleh cikgu. Okay, next kita pergi dekat NaCl. Tak dapat ego. Tak dapat? Tak, Sat. Cikgu kenapa dia tak sama macam cikgu? Saya punya dia lain. Buat dekat handset ke? Tak, saya buat kat laptop. Dia jadi macam mana? Saya buat dapat lain. Dia tak bersambung macam cikgu. Oh, Oh, jadi apa? Saya dapat. Dia ada 3 segi tu ke? Dia tak bersambung, dia tak sambung. Try hantar screenshot tengok dekat dalam group Telegram. Dia tak connect macam cikgu, dia ke bawah. CL ke atas, NA ke bawah. Sengit lah. Saya ingat. Tak apa, tak ada kisah pun. Jadi dia ada gabungan kat depan tu. Okay, ni tadi sodium oxide cikgu cakap tadi tu. Okay, kita nak pilih sodium, kita dah tahu sodium kan? Teacher, can we begin? Can start again? Can start. Can start Yes, the link you gave us. in Telegram group. Yes, can start. Can start, already start. Saya dah hantar dia ego dekat Telegram. Saya punya diri macam tu. Dapat sengit tu. Oh, lepas tu bila saya tekan dan dia tak boleh. Oh, dia jangan tekan dan. Saya punya boleh je Okay. kau. Tengok ni, macam mana cikgu buat lah. Cikgu beri Dia contoh. kena tekan lah. Kita buat yang Na ni dulu. Na, sodium oxide. Okay, oxide dia punya charge apa? O2. Positif.
Oh, okay. Yang macam island ni glitch. Okay, positif. Oh, positif ke? Outside. Outside is O2. O2 minus. Auto minus. Ya, Tapi dia ada dua ni. Kita ada dua tempat ni. Kita tarik atas dia je. Jangan tepi macam ni. Tepi macam ni tak jadi. Macam Rajahan buat tadi tu tak jadi. Dia kena letak atas dia ni. Tapi ni tak siap lagi ni. Sebab dia ada dua. So we need another angle. Oh, saya try. Okay, don't worry. Game ni boleh main. Okay, cikgu tak nak tunjuk ya. Boleh main bila-bila masa saja. Cikgu tunjuk example lah. Macam ni LA tu. Jadi extra 2. Sebab dia nak balancekan charge tu. Untuk jadi positif. Untuk jadi neutral balik. Okay, boleh. Apa dah buat tekan apa itu? Tekan dan. Dia akan beri question lain pula. Dia ada 8 questions. Okay. Nanti boleh try petang ni ke, malam-malam ni ke, bila bosan-bosan ke. Okay. Untuk yang buat, okay, sebelum kita cikgu habiskan, okay, holiday task. Okay, ni kena buat. Write an essay ataupun about reflection on this course. Okay, ni 5 benda yang boleh masukkan. More pun boleh. 1 muka surat. Okay. 1 muka surat minimum. Okay, apa yang boleh tulis? Expectations dengan perceptions untuk subjek chemistry ni sebelum dengan setakat ini yang dah belajar. Okay, maybe sebelum ni ingat, oh chemistry ni buat bom saja ke, chemistry ni pening lah, formula-formula nak kena hafal. Tu the perception. Expectation ni maksud harapan lah, apa yang diharapkan. Okay, kemudian nombor 2 point dia, 3 things you found interesting about chemistry so far. Apa yang menarik tentang chemistry sekarang ni? Okay. 2 things you want to learn more about chemistry this semester. Apa lagi yang saya nak belajar? Apa yang saya nak belajar lagi lebih? Okay. And then, kenapa you need to learn chemistry? Ni tak naklah tulis sebab kena suruh. Tu tak nak lah. Okay, relate dengan your ambitions. Okay, macam siapa kata kalau nak jadi doktor, saya nak buat ubat baru ke apa ke. Kemudian kembali tahulah, kalau belajar untuk buat ubat baru tu, apa lagi chemistry yang kena belajar? Nak kena belajar chemistry, biochemistry ke apa ke. Environment ni macam katalah ada saudara tu dia anti-vaksin. Okay, jadi environment ni contoh lah boleh tambah. Macam you have an anti-vaccine anti. So you learn chemistry sebab nak convince macam tu. And then your dreams lah, okay, ni dreams. Belajar chemistry because I want to build a new battery that is betul-betul berkesan, macam tahan lama. Bateri iPhone kan tak tahan lama. Nak buat bateri yang tahan lama. Okay, and then last kali yang ni, okay, ni paling penting. Okay, rate my teaching right now. Okay, how well do I teach? Ni cikgu lah, rate cikgu. Okay, on 1 to 10 ke, on 1 to 5 lah, bubuh. Put your scale. What should I do more? What should I change, improve? How well do I communicate with your guys? Okay. And then untuk yang sebab last week, okay, group yang tu dah buat extended activity 2. Okay, untuk yang belum buat lagi extended activity tu boleh buat. Bukan boleh buat, kena buat. Tulis jawapan saja. Tak perlu tulis soalan. Extended activity. Okay. Soalan dia adalah, okay, kita nak lama-lama sekarang, nanti ada kelas. Okay, yang ni buat test yourself. Cikgu, Yes. yang tadi kerja yang reflection task tu dia dalam grouping ke individu? Individu. Okay. Soalan 1 dan 2. Okay, 3 tak payah lagi. 3 boleh kita buat eksperimen, kita akan buat. And then Cikgu, kalau soalan ni saya buat dalam Google Doc boleh? Tak boleh. Okay, baik cikgu. Test yourself
2.2. Okay, soalan 1 and 2 juga. Okay, cikgu dah post dah dekat Google Classroom sebab ada yang dah buat minggu lepas. Okay, ni dia punya link dia. Extended activity 2. Okay, dah ada dah cikgu buat Ada. Google ni. Boleh je tulis soalan kat sini. Bukan tulis soalan, tulis jawapan. Macam ni. Cikgu dah buat template. Okay. Jadi tulis dia hantar je lah. Tulis dah hantar. Jangan tulis jawapan. Jangan tulis soalan. Tulis jawapan. Tulis soalan buat tulis jawapan. Kalau dia suruh draw tu, draw dengan takat gambar pun tak apa. Kan? Draw atas takat gambar. Upload je. Okay, ni je. Okay, yang ni kita akan belajar InsyaAllah kalau sempat next lepas cuti sekolah. Okay, jadi kerja sekolah untuk yang extended activity ni boleh tanya dekat kawan yang dah buat, tapi jangan tanya jawapan. Okay, yang kawan dah buat macam Adenin, jangan bagi jawapan terus. Okay, tolong cara nak jawab. Okay. Yang ni Buat apa cikgu? extended activity kan dia nak buat kan? Dah. Okay, nanti untuk kawan yang belum buat, tolong ajar dia kalau tanya soalan. Kalau malu nak tanya cikgu. Okay, extended activity. Jadi untuk kerja sekolah yang dah buat, okay, siapa yang dah buat extended activity, kerja sekolah just buat ni je, reflection je. Yang ni dia punya deadline on 5th of June. Cikgu yang bawah tu dia punya set data lah. Set data. Set data lah. Betul set data. Cikgu. Ya. Maknanya kan yang aktiviti yang cari misteri kod tu kan. Okay. Cikgu ada bulan GC kan nak kira mark as done ke macam mana? Hantar je jawapan. Tulis je note kat situ. Apa jawapan dia. Lepas tu Kalau hantar jalan macam mana nak cakap? Kerja sekolah, okay, untuk aktiviti 2.5 yang kita buat tadi ni, okay, tak ada deadline, but buat semua soalan tadi tu, A sampai G tu, okay, tangkap gambar, post dekat GC. Okay, baik. Okay, post dekat GC dekat anda ni. Activity 2.5 ni. Try this activity ni, tunggu. Cikgu nak ubah kan. Try this activity, cikgu ubahkan. Cikgu delete kan. Okay, baik cikgu. Yang tersilap ni. Yang reflection tu pula hantar bila? Okay, 20S. Ni ada dekat reflection pukul 10. Okay, ni dah naik dah. Kenapa tak naik lagi? Sekejap. Cikgu, Yes. yang soalan A sampai G tu pula kena tulis dalam buku kan? Yes, tulis dalam buku ataupun tulis dalam Google Docs pun boleh. Okay. Hantar dekat sini. Cikgu buat link. Okay, thank you cikgu. Kalau yang dah siap tu, yang dah siap kan, tak payah buat 2-3 kali, tangkap gambar je. Upload je dekat GC. Okay? Okay, ni untuk reflection boleh upload kat sini. Dah ada dah Google Docs. Activity 2.5 pun nanti cikgu akan buat Google Docs, upload kat situ ataupun upload gambar. Okay. 2.5 tu kena jalan kira kan cikgu? Yes, jalan kira yang betul. Jalan kira yang cikgu masukkan. Okay, and then yang untuk extended activity ni, yang ni untuk yang belum buat lagi. Okay, yang ni bila nak deadline ni? Esok. Ni extend activity ni? Seminggu. Hujung minggu ni. Bagi dia orang chance sikit cikgu. Soalan tu susah. Buka sekolah. Buka sekolah lama sangat. Hujung minggu ni boleh? Boleh. Hujung minggu je. 20. InsyaAllah. Tak lah, insyaAllah Melayu lain. InsyaAllah orang Arab lain. 29 Faham. hari bulan 5 boleh? Ada masalah beritahu cikgu je. Kalau tak beritahu cikgu tak tahu. Baik. Boleh. Jadi untuk kerja, cikgu repeat balik apa yang kena hantar. Nombor 1 yang kena hantar tadi tu activity 2.5 tu kan. Okay.
And then extended activity ni, activity 2.5 ni boleh hantar, kalau dah siap boleh hantar terus lagi. Kalau belum siap tu boleh hantar dalam minggu ni, cikgu tak deadline. Okay, untuk extended activity 2.5 ni, extended activity 2, submission dia 29 hari bulan 5 ni. Okay, and then reflection holiday task 5 hari bulan 6 2021. And then untuk yang group yang belum hantar chemical hazard report tu boleh hantar. Okay, and then yang dua teams yang apa tu dapat extra member tu boleh hantar 29 hari bulan 5 ni. Okay, faham? Still ada confused? Yang chemical hazard report tu, deadline ni bila? Deadline dia semalam. Kecuali siapa kumpulan yang dapat ada Darius dan siapa kumpulan ada Aira. Kumpulan saya ada Darius. Yang tu 29 hari bulan 5. Selamat ah. Okay. Kerja Nasib baik. Kerja apa cikgu? Itu chemical hazard. Saja tu. Okay, cikgu boleh ni? Teacher, Kan? Okay, Ishau. why is activity 2.5 doesn't have anything? Doesn't have anything? What do you mean? Activity 2.5 doesn't have anything. This one on my screen. Wait. Let me see. Okay, this ke? Ishau, textbook page 34. Oh, Okay, let me put Google Docs if you want to write your answer here. Okay. Do not write answer lah. I mean like your jalan kira lah. Okay, faham kan jalan kira? post hilang kat GC saya. Cikgu nak end record lah. Alright. Okay. Wait. Okay, activity 2.5. Okay. Write your sorry. Write your apa jalan kira dalam bahasa Inggeris? Jalan kira. Okay. This one ataupun kalau dah buat, if you already done, dah siap, just upload your picture here. Cikgu kan markah yang setiap kerja cikgu bagi tu macam mana nak kira? Cikgu kira setiap satu tu cikgu memang bagi markah Ada markah cikgu bagi. Contohnya macam paling banyak sekarang ni. Okay, tengok. Untuk siapa nak tahu kerja dia. Okay, chemical hazard ni 20 markah. Okay. Bawah ni ada rubrik. Rubrik ni kriteria dia. Cikgu tunjuk dulu rubrik. Okay, ni kriteria. Cikgu akan nilaikan organisation. Macam mana nak organize. Subject knowledge. Subject knowledge tu bertepat ke tak apa yang tulis tu. Creativity. How much pizza maksud dia. Berapa banyak cantik ke apa benda ke. Okay, teamwork ni cikgu dah assess during presentation. And then ni siapa yang buat video. Okay, next time bila dah ni, cikgu akan letak dia panggil punctuality. Maksudnya kalau hantar lambat, cikgu akan tolak markah. Every one day cikgu akan tolak lambat, cikgu akan tolak 1 markah. Allah. Cikgu nak tanya. Ya. Kenapa keadaan saya tak ada tu? Kerja yang cikgu hantar tadi. Dekat GC saya. Contoh dia sini saya share screen. Oh, share screen tak boleh. tak apa, share screen kat cikgu. Mana boleh share screen? Nak cikgu share screen. Kena hantar gambar kat teli. Boleh je share screen. Sekejap. Cikgu end kan. Okay, boleh start